Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atin binti Tarmizin, memetrik di 20191087623. Jadi hari ini saya mewakili kumpulan kami untuk membentangkan mengenai BBM yang telah kami lakukan. Jom kita saksikan. Terlebih dahulu, saya ingin memberitahu bahawa BBM yang kami hasilkan terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama iaitu roda impian dan juga komponen yang kedua BBM bukan elektronik. Jadi, komponen yang pertama saya akan serahkan kepada saudara Farhan untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Silakan Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari Artini. Saya Muhammad Farhan Hakim bin Muhammad Yusof selaku pembentang pada bahagian ini, dan tanpa membuang masa saya akan membentangkan atau menerangkan apps yang kami gunakan bagi menyokong BBM yang kami hasilkan. Wheel of Name ataupun roda nama, di mana apps ini mampu disinambungkan bersama BBM yang telah kami hasilkan. Apps ini merupakan apps atas talian yang mudah untuk digunakan dan ianya amat sesuai digunakan bagi membantu ataupun menyokong menjayakan BBM kami. Saya akan menunjukkan demonstrasi penggunaan BBM ini. Pertama sekali, perlulah meletakkan nama-nama pada ruangan kosong yang telah disediakan dan letakkan nama-nama pelajar. Sebagai contoh, Ali, Farizul, Irfan, Haikal dan pelbagai lagi. Kemudian, apabila nama sudah diletakkan, klik di bahagian tengah dan apps ini akan memilih nama-nama pelajar secara rawak, di mana nama pelajar yang dipilih perlulah menjawab soalan yang berada di BBM. Mari celik peribahasa. Itu sahaja daripada saya. Anak enggang meniti dipaya, air laut melurut ke ketepian negeri. Sudah selesai bahagian saya serahkan kepada saudari Artini. Itu dia penerangan dari saudara Farhan. Kita menarik bukan siap berpantun bagai. Terima kasih saudara Farhan. Kembali bersama saya akan menerangkan mengenai BBM bukan elektronik. Terlebih dahulu, BBM kami diberi nama Mari Celik Peribahasa. Seperti yang anda semua dapat lihat bahawa BBM kami terdiri dari dua bahagian. Bahagian yang pertama peribahasa dan juga bahagian yang kedua situasi. Cara penggunaan BBM yang telah kami hasilkan di mana berdasarkan roda impian yang telah kami cipta, di mana salah seorang nama pelajar yang terpilih perlu memilih situasi mana yang mereka berkenan dan mereka perlu baca, dan akhirnya berdasarkan situasi yang telah dibaca mereka perlu meneka peribahasa mana yang sesuai berdasarkan situasi yang telah dibaca. Kelebihan pertama yang berjaya kami kenal pasti adalah guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, di mana melalui penggunaan BBM ini ia mampu merangsang pemikiran pelajar selaku pembaca aktif semasa proses membaca mengenai peribahasa. Guru dapat kaitkan pembelajaran ini dengan teknik membaca secara kritikal, di mana kami lebih berfokuskan kepada pelajar sekolah menengah, iaitu teknik KWL, di mana terlebih dahulu guru meminta para pelajar untuk membina jadual KWL, di mana K mewakili know, W mewakili what dan juga L mewakili learn, di mana para pelajar perlu mengenal pasti apa sebenarnya yang mereka tahu, apa yang mereka ingin tahu dan juga apa yang mereka pelajari berdasarkan BBM ini. Kelebihan BBM yang kedua adalah dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang kondusif dan menarik dalam kalangan pelajar, di mana BBM yang diberi nama Mari Celik Peribahasa ini mampu menarik minat pelajar kerana ianya berkonsepkan bermain sambil belajar. Ianya dikatakan konsep bermain sambil belajar adalah kerana pelajar perlu memilih situasi yang diberikan dan juga pelajar perlu meneka peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi tersebut, di mana kami dapat kaitkan dengan penggunaan teknik preview text, di mana para pelajar selaku pembaca ini perlu menghubungkan pengetahuan lantarnya dengan situasi peribahasa yang dipilih olehnya, sekaligus proses pembacaan pelajar menjadi lebih lancar. Kelebihan BBM yang seterusnya adalah dapat memberi gambaran serta kefahaman yang jelas tentang sesuatu topik
pembelajaran. Kami dapat kaitkan dengan teknik membahas secara kritikal, iaitu teknik berfikir bersuara, di mana dengan pengaplikasian teknik berfikir bersuara ini, guru mampu menilai kemampuan pelajar untuk meramal, membaca dengan fleksibel serta menghubung kaitkan maklumat dalam situasi yang diberikan dengan pengetahuan sedia ada pelajar, di mana dengan kaedah BBM yang telah guru cipta ini, kita dapat lihat bahawa penerimaan pelajar terhadap topik yang diajar, iaitu peribahasa, akan lebih jelas. Kita diulik dengan pelbagai kelebihan sebentar tadi. Namun, BBM yang kami hasilkan juga memiliki pelbagai kekurangannya yang tersendiri. Kekurangannya yang pertama adalah dari segi penggunaan bahan. BBM yang kami hasilkan ini merupakan bahan bukan elektronik. Jadi ini menyebabkan ia tidak mampu untuk bertahan dalam jangka masa yang lama serta mudah terkoyak kerana kebanyakan bahan yang kami gunakan untuk hasilkan BBM ini adalah diperbuat daripada kertas. Kekurangan BBM yang seterusnya adalah kesukaran kepada pelajar untuk mengenal pasti peribahasa. Hal ini kerana BBM yang kami hasilkan ini menggunakan teknik membaca secara kritikal seperti teknik KWL, preview text dan juga teknik berfikir bersuara, di mana teknik ini memerlukan pelajar memiliki pengetahuan yang sedia ada bagi memudahkan mereka untuk mengenal pasti peribahasa. Bagi pelajar yang sedikit lemah serta tidak memiliki pengetahuan latar mengenai peribahasa, ianya menyukarkan pelajar tersebut. Kekurangan BBM yang terakhir adalah dari segi kreativiti guru. Ianya dapat dilihat menerusi penggunaan tulisan yang bersaiz kecil dan juga susunan peribahasa yang tidak mengikut abjad. Jadi ini akan menyebabkan pelajar yang sedikit lemah sukar untuk mengenal pasti peribahasa berdasarkan situasi yang telah diberikan. Justifikasi pengaplikasian BBM ini penting untuk digunakan oleh guru dalam proses PDPC. Hal ini kerana yang pertama, ia mampu meningkatkan minat pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran, di mana semangat pelajar untuk terlibat dalam aktiviti membaca ini akan menjadi lebih rancak. Yang kedua adalah untuk mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan juga pelajar, di mana mereka boleh saling berinteraksi dan juga berkongsi pendapat serta maklumat yang mereka ketahui mengenai peribahasa. Yang ketiga adalah untuk memberi pengalaman yang sebenar dan juga menjadikan pengajaran peribahasa itu menjadi lebih menarik. Hal ini kerana kegiatan serta aktiviti-aktiviti yang dilakukan di dalam kelas itu akan menjadi pelbagai dan juga pelajar tidak hanya berfokuskan kepada buku teks semata-mata. Sekian, terima kasih.